baru dimulakan pertama kali lah malam ni. So insyaAllah JK Surau dah rancang lah. Kita dah rancang untuk nak buat kuliah bulanan ni setiap minggu terakhir, setiap bulan hari Rabu. Sepatutnya lah hari Rabu, tapi disebabkan kekangan oleh Ustaz, jadi kita jakkan sikit lah ke hari Jumaat untuk hari ni, untuk bulan ni. Jadi bulan depan nanti minggu terakhir hari Rabu, insyaAllah kita akan buat kuliah bulanan yang akan disampaikan oleh Ustaz. Okay. Tajuk kuliah malam ni saya pun tak ingat. Okay, insyaAllah malam ni Ustaz akan menyampaikan satu kuliah bulanan yang bertajuk Mencium Rindu Bau Yusuf AS, satu kisah dalam Al-Quran. Ini sangat menarik, dan satu topik ni insyaAllah Ustaz akan merungkai lah kisah-kisah yang insyaAllah kita dapat jadikan satu pengajaran lah pada kita dalam kita menempuh kehidupan seharian. Tanpa membuang masa, saya serahkan di sini kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Allahumma ja'alil Qur'an hujjatan wa syafa'atan lana yawmal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih pada Tuan Musi, seterusnya tuan-tuan, perempuan, sahabat saya Ustaz Mus'ab. Tuan-tuan je, perempuan tak nak lah. Sebenarnya kalau ada orang perempuan kita buka pada muslimat, bagus. Sebab kisah tentang Bau Yusuf AS adalah cerita tentang kekeluargaan. Baik, bila kita masuk kisah tentang kisah Nabi Yusuf AS, tajuk tu saya bagi tu, bau baju ke bau saja? Bau saja. Baik, pada kisah Nabi Yusuf AS, ayah Nabi Yusuf nama apa tuan? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam sangat merindukan Yusuf alaihissalam, sehingga Allah menceritakan dalam Quran, nanti kita akan sampai satu part, ajiduka riha Yusuf, ajidu riha Yusuf, aku ada bau Yusuf. Nabi Yaqub boleh bau Yusuf daripada jauh, tapi bukan bau tu kerana ada Yusuf, kerana baju dia tak sampai lagi dekat Nabi Yusuf. Nabi Yaqub. Nabi Yaqub boleh bau baju Yusuf daripada jauh. Itu adalah satu cerita tentang kerinduan seorang bapa yang tak dapat jumpa dengan anak dia lebih pada 30 tahun, disebabkan oleh masalah jealousy punya masalah, menyebabkan abang-abang Yusuf buat tindakan di luar daripada kebiasaan yang merugikan, tetapi ia menguntungkan sekiranya kita melihat daripada sudut yang berbeza. Maka malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kita masuk cerita tentang profil surah Yusuf AS. Sebelum kita masuk ayat one by one, kita akan baca sama-sama. Tuan-tuan buka Quran, kita tengok sama-sama. Tak ada Quran, tengok handphone. Kalau tuan-tuan hafal Quran, maksud dia ada dalam kepala masing-masing lah. Setiap huruf tu cantik. Kalau Ustaz Mus'ab memang dalam kepala dia. Memang dalam kepala dia. Betul. So tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
Surah Yusuf alaihissalam terletak pada juzuk yang ke-12 dalam Quran. Dia adalah surah yang ke-12 dalam susunan Al-Quran. Tetapi peliknya surah Yusuf ini adalah surah yang ke-53 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Yusuf surah Makkiyah. Tuan-tuan, boleh beza tak surah Makkiyah dengan surah Madaniyah? InsyaAllah. Kalau saya tanya boleh jawablah, no? Baik. Apa beza surah Makkiyah dengan surah Madaniyah? Baik. Jawapan betul tetapi tak tepat. Ada lagi jawapan yang lain? Panjang sikit. Panjang tak semestinya betul. Macam mana bang? Oh, okey. Madinah surah dia pendek-pendek. Makkah surah dia panjang-panjang. Terbalik kan? Baru betul. Okey. Baik. Maksud dia ada nampak gambaran lah tu. Yang pertama, surah Yusuf surah Makkiyah. Saya tak kata salah jawapan tu, cuma kita kena extend sikit lagi. Surah Makkiyah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Walaupun kebanyakan surah tu diturunkan di Mekah, ada pengecualian ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu yang tak turun dekat Mekah, turun di luar Mekah. Tetapi ia adalah turun selepas hijrah, maka surah tu tak jadi surah Makkiyah, dia jadi surah Madaniyah walaupun turun dekat Mekah. Maksud dia kita melihat bukan tempat, tetapi kita melihat di sudut timeline bila surah tu turun. Time. Maksud dia surah Makkiyah sebelum hijrah. Dan dia hampir sama. Maksud sebelum hijrah ni kira kebanyakan Nabi duduk kat Mekah lah. Dan kebanyakan surah tu surah yang turun kat Mekah. Betul. Tetapi tak tepat. Maksud dia lebih tepat tengok pada masa sebelum hijrah surah Makkiyah, selepas hijrah Madaniyah. Dan surah Makkiyah kebanyakan suratun qasiratun wa ayatu wa qawiyah. Surah yang kebanyakan pendek-pendek, ayat power. Kita baca amma tasaalun, pendek, ayat pendek. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Surah apa yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Pendek-pendek, tapi pemilihan perkataan yang Allah pilih power. Wan nazi'ati gharqa, kan? Ayat padu, power. Cerita tentang ayat-ayat akidah, ayat-ayat pasakan suruh Nabi teguhkan akidah dalam diri Nabi, para sahabat, orang yang mendengarkan Al-Quran. Cerita tentang kekuasaan Allah. Baik. Cerita tentang hari akhirat, ayat akidah. Percaya kita ada kehidupan selepas mati, ayat akidah. Madaniyah, surah Madaniyah ni surah yang panjang-panjang. Penjelasan cerita tentang kefarduan zakat, cerita tentang hukum qisas, hukum hudud, cerita riba, cerita tentang implementation undang-undang. Bukan dekat Madinah. Undang-undang apabila Nabi dapat kuasa, lepas PRU 15, itu cerita lain. Lepas Nabi dapat kuasa, yang tu implementasi undang-undang Madaniyah. Dan kebanyakan surah Madaniyah panjang-panjang. Ingat Al-Baqarah, ingat Ali Imran, surah Madaniyah. Boleh teratur? Okey, baik. Maka surah ini surah yang ke-berapa belah? Yang ke-12 dalam Quran. Surah yang ke-berapa turun kat Nabi? 53 selepas pada surah Yunus, lepas pada surah Hud. Surah Yunus surah yang ke-10, surah Hud surah yang ke-11, baru turun surah Yusuf. Baik. Yang tu clear lah. Maksud dia ada 52 surah lain yang telah turun walaupun tak komplit lagi. Setelah mana
surah yang 52 turun, oh rupanya surah ni surah yang ke-53. Bila turun ni? Surah ni turun pada tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi nabi umur berapa? 40. Tambah 10 tahun. 50. Maksud dia umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana turun surah ni, umur Nabi 50 tahun. Maksud dia dah dekat pencen. Properti dah banyak sepatutnya. Nah, tuan-tuan dah tak ada masalah kewangan. Kalau ada masalah kewangan, maksud dia tuan-tuan ada bisnes. Kan? Mungkin time ni ada ujian. Baik. So, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Dia tak ada sebab apa turun surah ni. Dia tidak ada sebab turun surah ni. Tetapi dia ada dalam istilah, dalam bahasa Quran, dia ada tanasub, ada kemunasabahan. Surah ni turun waktu tu Nabi dalam condition yang macam mana. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kondisi Nabi ketika mana turun surah Yusuf hampir sama dengan kondisi Nabi Yusuf AS. Baik. Boleh macam tu nah? Baik. So kita faham bahawa apa yang persamaan kondisi Nabi dengan Nabi Yusuf AS. Rupanya Nabi SAW, kita kena buka sirah sikit. Ketika mana tahun ke-10 kenabian Nabi, umur Nabi 50 tahun, tuan-tuan kena ingat balik apa yang berlaku kepada Nabi. Tahun yang ke-10 tu dinamakan dengan nama apa? Amul Huzun, tahun kesedihan Nabi. Bila saya sebut tahun kesedihan Nabi, semua orang dapat tangkap lah. Sebab apa Nabi sedih tahun tu? Dakwah tak diterima, Khadijah wafat lagi, bapa saudara dia wafat lagi. Okey lah tu. Ada 3 jawapan. Okey. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Sebab apa Khadijah binti Khuwailid menyebabkan Nabi sangat sedih? Backbone Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana orang lain tak bersama dengan Nabi, dia orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain pada Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Dia orang yang paling, orang kata paling banyak menghabiskan harta dia untuk suami dia. Dia manusia yang melahirkan anak-anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang pertama yang apabila turun wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi balik rumah berselimut, dia tak cakap banyak. Dia tak kata itulah hang pi kata buat apa pi naik kat gua tu. Kan tak ada. Bahkan dia memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujukan yang menyebabkan kalau kita lah dapat isteri yang macam tu, oh memang isteri kita macam tu. Kan? Baik, alhamdulillah. Kan? Lain macam ya. Kan? Baik, maksud dia apabila jadi macam tu kat Nabi, apa yang Khadijah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menganiayai kamu. Sebab apa? Di antara kata-kata dia, kamu membantu orang yang memerlukan, orang yang miskin, bantu. Kamu orang yang menghubungkan silaturahim. Kamu semua positif. Kan? Dan mana mungkin Allah ataupun Tuhan mengena ataupun menghinakan kamu, ataupun Tuhan nak buat something yang tak baik kepada kamu, wahai Muhammad. Maka itu adalah kata-kata yang paling menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi didatangi wahyu yang pertama malaikat pada waktu tersebut. Nabi takut. Baik. So nak bagi tahu bahawa sifat yang ada pada isteri Nabi ni sifat yang menenangkan. Balik rumah tenang, bukan balik rumah serabut. Kan? Tuan-tuan yang senyum kat saya. Okey, baik. Yang tu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW kehilangan siapa tadi? Abi Talib. Kan? Abi Talib bin Abdul Muttalib. Abi Talib bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang paling kuat mempertahankan Nabi.
Waktu umur Nabi 40, Nabi dah jadi Nabi. Umur 50 ni dah fatrah Nabi. Umur 43, Nabi dah declare kan kepada semua ahli keluarga dia bahawa dia adalah Nabi. Macam-macam Nabi terima, macam-macam kutukan yang mereka kutuk kepada Nabi SAW, tapi Nabi steady. Sebab apa Nabi steady? Ada orang yang menjadi tulang belakang dia, iaitu Abi Talib. Ketika mana Abi Talib ada, tak ada orang yang berani sentuh batang tubuh Nabi SAW. Sebab Abi Talib sentiasa mempertahankan Nabi, walaupun Abi Talib tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, sedih. Nah, sehingga kan Nabi SAW kata kepada Abi Talib, engkau ucaplah 2 kalimah syahadah, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti untuk nak mempertahankan. Tapi Abi Talib akhirnya apa ya? Akhirnya tidak masuk Islam. Maka kesedihan dahlah wafat, mati. Tak cukup dengan kematian, tak Islam pula tu. Lagi sedih Nabi SAW. Dua kesedihan Nabi. Kesedihan yang ketiga pada Nabi SAW tadi, poin yang keempat, kena boikot. Pemboikotan Nabi berlaku 2 kali. Yang pertama, tahun tu tak ada seorang pun masuk Islam. Tahun ke-10 kenabian Nabi tu, tak ada seorang pun masuk Islam di Mekah pada tahun tersebut. Dan Nabi berbincang, Nabi kata apa? Nabi decide, kita pergi ke Taif. Nah, kita pergi ke Taif untuk apa? Untuk nak dakwah kat sana. Mungkin ada sinar kat sana. Sebab tahun ni tak ada, orang kata tak ada peningkatan dekat Mekah. Maka Nabi pergi ke Taif jalan kaki. Berapa kilometer tuan-tuan pergi Taif? Tuan-tuan pernah pergi Taif kan? Tuan-tuan pergi buat apa? Pergi ke Taif, pergi beli minyak wangi kalau orang pergi buat umrah. Nabi tak pergi beli minyak wangi ya. Kan? Nabi pergi sana nak berdakwah, tapi akhirnya Nabi ditolak. Kalau tuan-tuan baca satu kitab yang saya sebut hari itu, Ar-Rahiqul Makhtum, The Seal Nectar, yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, cerita tentang bagaimana Nabi SAW sampai kat sana. Apa yang sambut Nabi? Ketul batu sambut Nabi. Siapa yang baling batu pada Nabi? Orang tua baling batu. Budak-budak beratur ramai-ramai diarahkan untuk baling batu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak baling batu. Tuan-tuan rasa macam mana? Dihina dengan sehina-hinanya budak-budak. Jadi macam, lah budak-budak, jom kita baling ramai-ramai dekat dia. Maka budak-budak kalau boleh baling batu ramai-ramai, bukan dekat baling, kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berlari dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah sampai dekat satu ladang. Yang tu yang jumpa dengan seorang yang akhirnya memeluk Islam. Siapa nama? Adas kan? Adas. Tak apa, yang tu cerita lain. Maksud dia, Nabi pi kat sana kena boikot. Tak cukup dengan tu, dalam riwayat Ibn Hisham, cerita bagaimana Nabi SAW diceritakan oleh Zaid bin Harithah yang jumpa, yang pi teman Nabi ni 90 km tu, bukan pi naik kuda, bukan pi naik unta, jalan kaki 90 km jalan kaki. Zahab wa iyab, pi jalan kaki, balik jalan kaki. Tuan-tuan, waktu berjalan kaki balik, apa kata Zaid bin Harithah? Aku mendengar sepatu Nabi berbunyi. Bunyi macam mana? Tuan-tuan, kita dah pergi ambil wuduk kat masjid kan, kita pakai sepatu, pakai kasut tu, kita pergi ambil lah kali wuduk, ambil kaki air kan. Lepas tu air kaki kita tu, air wuduk tu lebihan, duk bertakung dekat kasut tu. Bunyi macam slipper kita bila kita pijak. Cik. Itulah yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham, menceritakan bahawa Zaid bin Harithah menceritakan ketika mana Nabi SAW jalan kaki tu, balik tu bunyi cik. Bukan bunyi air, tetapi bunyi apa tuan-tuan? Darah Nabi SAW penuh. Maksud dia Nabi injet teruk. Baik, sedih. Balik sampai dekat Mekah, sampai dekat border Mekah, tak masuk ke Mekah lagi. Rupanya orang Mekah dah tahu Nabi pergi Taif. Balik, dia tunggu je masa.
adalah orang yang duk jadi mata-mata kata Muhammad dah balik. Sebelum tu depa dah buat meeting. Depa buat apa meeting ni? Kita jangan benarkan Muhammad balik semula ke Mekah, tak boleh masuk Mekah. Sampai dekat border, sampai beritahu Muhammad balik. Apa yang depa buat? Halang Nabi masuk Mekah. Nabi diboikot untuk masuk Mekah. Yang boikot Nabi ni, kita kena tahu, yang duduk kat Mekah ni kebanyakan adik-beradik Nabi. Adik-beradik ni kira Bani Hashim, kira sama ada bau-bau bacang, kira adik-beradik memboikot Nabi SAW. Baik, sampai kat border tu, orang yang bantu Nabi ni tak ada. Maka Nabi tak tahu nak buat apa dengan Zaid bin Harithah. Sehingga ada seorang non-Muslim, bukan Islam, tak Islam, kafir, tak beriman kepada Allah, daripada Quraisy, tapi dia rasa, orang kata sifat belah kasihan sebagai manusia, humanity, sifat humanity. Dia kata, Muhammad ni orang baik, takkan kita nak tolong dia. Maka seorang hamba Allah, nama dia Al-Mut'im bin Adi. Bukan Mat'am tuan-tuan. Mat'am dia, Mat'am ni restoran, ni Mut'im. Mut'im bin Adi. Dia bukan Islam, tapi dia kesian pada Nabi SAW. Dia buat apa? Dia arahkan isteri dia, dia arahkan anak-anak dia pakai baju besi. Untuk apa? Kita pergi kat border, kita ambil Muhammad. Sebab dia tak buat kesalahan apa pun. Maka dia isytihad, siapa yang ganggu Muhammad, aku nak buat masuk dia ke dalam Mekah. Siapa yang ganggu Muhammad, aku akan memerangi dia bersama dengan ahli keluarga aku. Maka Mut'im bin Adi, seorang yang agak berpengaruh, akhirnya Muhammad SAW dibenarkan untuk masuk dengan apa? Dengan jaminan daripada Al-Mut'im bin Adi. Tapi Mut'im bin Adi ni tuan-tuan, sampai kesudah tak masuk Islam. Mut'im bin Adi ni, dia ketika mana perang Badar, di antara orang yang mati dalam perang Badar. Mati sebab apa? Lawan Nabi. Medan perang, perang tetap perang. Mati, mati. Tapi Nabi tahu kata dia mati dalam perang Badar. Nabi tahu kata dia mati. Apa kata Nabi SAW? Lau Mut'im bin Adi hayyan. Dia kata, kalaulah, dalam Sahih Bukhari sebut hadis ni, kalaulah Mut'im bin Adi ni masih hidup, dia minta supaya aku lepaskan semua lahaula'in nutna, aku minta lepaskan semua orang kata nangoi-nangoi ni yang menjadi banduan ni, tawanan ni, kalau minta aku lepaskan, aku akan lepaskan. Sebab apa? Jasa dia dulu, dia pernah tolong aku ketika mana aku nak masuk Mekah. Dia bebaskan aku, maksud dia berjaya bagi aku masuk ke dalam Mekah. Kalaulah Mut'im bin Adi yang mati ni masih hidup, kalau dia minta untuk dilepaskan semua tawanan ni 70 orang tu, aku akan lepaskan. Tapi dah dia mati. Kalau dia hidup, aku akan fulfill semua yang dia minta. Baik, maksud dia apa dia? Nabi SAW ingat jasa-jasa dia. Walaupun dia bukan Islam, walaupun dia adalah musuh Nabi, Nabi sangat adil. Dengan musuh pun Nabi boleh memberikan keadilan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi masuk ke dalam Mekah kena boikot. Rupanya mereka boikot Nabi ni, boikot. Ada yang tak bercakap dengan Nabi. Sebelum ni okey lah. Ada yang tak nak berurus niaga dengan Nabi SAW. Tak nak jual barang, tak nak jual barang kat Nabi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam dalam kalangan kita ni, tuan-tuan kan, ada seorang abang nama apa bang? Abang Izzuan kan? Abang Izzuan, tuan-tuan boikot dia. Tak cakap 3 hari. Buat tak tahu kat dia. Abang Izzuan dia kata Assalamualaikum. Tuan-tuan salam dia. Tuan dia nak salam, tuan-tuan buat gini je. Tengok belah lain. Tak kata 3 hari. Ni lepas malam ni left group. Kan pindah. Kan esok buat iklan tu kan jual. Baik. Pemboikotan ni adalah satu benda yang sangat menyakitkan. Sebab dia ada muslimat Baik, kita bagi peluang setting lebih kurang
Sebab kita kuliah Isyak ni kira unlimited lah. Kira boleh pergi sampai pukul 12. Tuan-tuan nak tunggu bagi 12, tunggu, saya balik dulu. Baik. Kita berhenti berapa? 9.30. Kita berhenti berapa? 9.30 nah. Tak apa, ingatkan saya, takut terlajak. Baik. Kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita cerita tentang kehandsomean Yusuf. Kakak-kakak, handsomenya, gantengnya Nabi Yusuf AS. Tapi kita tak cerita lagi. Kita cerita tentang malamih ataupun profil surah Yusuf AS. Sekali lagi, surah Yusuf, surah yang ke-12, diletakkan dalam juzuk yang ke-12. Surah yang ke-53 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Ketika mana turunnya surah ni, umur Nabi 50 tahun. Nabi dalam condition situasi Nabi itu kena boykot oleh orang Mekah, termasuk adik-beradik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik ni maksud dia bukan abang kakak, maksud dia adik-beradik terdekat. So kita bayangkan kondisi Nabi sedemikian rupa. Sedih dah tuan, sedih. Dah lah penat. Batu dekat Taif kena berdarah teruk. Kemudian sampai dekat Mekah kena lagi. Maka Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, sebelum turunkan surah Yusuf, Allah turunkan surah Yunus, Allah turunkan surah Hud, kemudian Allah turunkan surah Yusuf. Cumanya kenapa saya ambil surah Yusuf? Surah Yusuf satu-satunya surah yang turun cerita tentang seorang Nabi komplit dalam satu surah. Tak ada surah lain. Cerita Nabi Musa alaihissalam ada dalam lebih kurang 62 surah, kalau tak salah nanti saya cek semua. 62 surah yang cerita fi ayatin mutafarriqah. Maksud dia ayat yang cerita tentang Nabi Musa ni, dalam surah ni sikit, surah ni sikit, surah ni sikit, surah ni sikit. Kita kena compile semua surah-surah yang ada cerita tentang Nabi Musa, baru kita boleh faham. Dan kita kena susun balik yang mana mula, yang mana. Tapi surah Yusuf satu-satunya surah cerita tentang Nabi Yusuf komplit dalam 111 ayat. Dalam 111 ayat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu secara basicnya kita cerita tentang surah Yusuf yang menceritakan tentang Nabi Yusuf AS. Maka kita kena tahu bahawa surah ni special. Surah ni juga menggambarkan kepada kita, kalaulah Allah nak turunkan ataupun nak cerita tentang Nabi Musa dalam satu surah, Allah boleh tak buat? Boleh. Allah boleh saja buat surah Musa cerita tentang Nabi Musa. Surah Nuh cerita tentang Nabi Nuh. Memang surah Nuh memang cerita tentang Nabi Nuh. Tapi tak komplit. Surah Nuh cerita hanya tentang Nabi Nuh, tapi tak komplit pula. Kena surah lain pula. Dalam surah Hud cerita paling banyak tentang Nabi Nuh AS untuk komplement dalam surah Nuh. Tetapi ia berbeza dalam surah Yusuf. Maka surah Yusuf ni menjadi pengkajian ramai di kalangan para ilmuwan Al-Quran tentang Yusuf. Dan ramai juga kalau tuan-tuan kenal seorang seniman nama dia Dinsman. Tuan-tuan nak kenal ya? Faizal Tahir kenal? Faizal Tahir kenal Dinsman. Dinsman ni dia ni seorang karyawan. Dia dalam proses untuk buat satu, kita kata apa, teater cerita tentang Yusuf. Baru nak diteaterkan. Cerita dia baru nak diteaterkan. Cerita baru ni ambil masa lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka apa sebenarnya kisah Yusuf ni? Yang pertama, tuan-tuan kena tahu, sebelum surah Yusuf
ada surah Yunus, surah Hud. Cerita tentang Nabi, ramai Nabi. Cuma saya nak sebut secara basicnya adalah surah Hud, surah Yunus cerita tentang dakwah secara masif kepada rakyat. Rakyat pula yang dipilihan raya, kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Nah, maksud dia dakwah kepada kaum. Bila sebut kaum, bermakna satu kumpulan masyarakat yang besar. Tapi surah Yusuf ni berbeza. Sebab tu saya suka buat surah Yusuf ni sesuai dengan kondisi kita. Kita tak perlu nak sembang tinggi-tinggi sangat. Kita sembang takat keluarga kita loh. Maka kisah tentang Nabi Yusuf cerita tentang kekeluargaan Nabi Yusuf. Walaupun Nabi Yusuf nanti akan menjadi pemerintah, tetapi Nabi Yusuf AS bermula dakwah secara apa? Kita bahagikan dua. Dakwah secara jama'i, secara ramai-ramai, ada kumpulan jamaah. Satu lagi dakwah secara fardi, dakwah secara individual. Maka approach dalam surah ni berbeza dengan surah sebelumnya yang mana lebih pada cerita bagaimana Nabi-Nabi approach secara ramai-ramai. Yang ni macam mana Nabi Yusuf AS approach secara individu untuk sampaikan dakwah. Dan individu yang disebut banyak dalam ni adalah cerita tentang keluarga Nabi Yusuf AS. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Tuan-tuan tahu kan, penyusunan Al-Quran adalah sangat-sangat luar biasa. Macam mana surah Yusuf, surah yang ke-53 turun, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, bukan tiba-tiba lah, Allah Ta'ala letakkan pada surah yang ke-53, surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, surah yang ke-98. Betul kan 98? Sampai mana 96? Lebih kurang. Lebih kurang kita tak mahu. Kita tengok balik. Macam mana ya nak tengok balik? Lebih kurang lah. Saya nak check balik tak boleh. 98. 96. 96. Okey, surah Al-Alaq, surah yang ke-96. Dalam surah Al-Alaq ni kita semua maklum, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu yang pertama turun pada Nabi. Semua orang maklum. Berapa ayat yang turun kat Nabi ni? Takkan tak tahu. Berapa ayat yang turun kat Nabi? Wahyu yang pertama 5 ayat. Ayat yang saya baca tadi ya. Baik, 5 ayat ya yang turun pada Nabi. Baik, surah Al-Alaq ada berapa ayat? 19 ayat. 19 tolak 5, 14 ayat. 14 ayat ni turun bila? Baki ni turun bila? 4 tahun kemudian barulah digabungkan surah ni. Siapa yang susun ni? Penyusunan adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi nak bagi tahu hebatnya penyusunan ni Allah Ta'ala yang meletakkan. Maksud dia Allah Ta'ala hantar Jibril AS. Bila hantar Jibril AS, kita kena ingat tiap-tiap tahun Nabi bertadarus dengan Jibril. Tadarus ni bukan untuk tunjuk siapa paling pandai baca. Di kalangan kita ada tadarus aku paling semangat sebab surah aku paling sedap. Ingatlah Nabi SAW selain orang duduk anggap ni apa tujuan tadarus tadarus ni nak bagi betul bacaan lah. Bukan sekadar itu. Ada benda yang lebih besar. Ketika mana Nabi SAW hidup, agenda terbesar penyusunan Al-Quran kepada Nabi SAW, iaitu Jibril AS bacakan kepada Nabi SAW, kemudian Jibril dengar. Sebab tu tadarus, dengar akan apa? Sebab penyusunan tu. Ayat ni nak tak mana, ayat ni nak tak mana. Sebab tu jadi 14 ayat tu, kalla innal insana la yatgha sampai habis wasjud waqtarib. Rupanya sambung kepada apa?
Sambung pada 5 ayat yang pertama tadi. Rupanya turun 4 tahun lepas tu baru turun, kemudian baru digabungkan. Baru kita tahu tidak mudah cerita tentang penyusunan Quran. Susah. Tapi kita tak tahu benda tu. Sampai kat kita Quran senang lah, kan? Sampai kita Quran macam tu. Tapi kita tak menghayati macam mana susah nak sampai kepada kita Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. So kita nampak sikit-sikit, oh surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12, 111 surah, cerita tentang siapa? Nabi Yusuf alaihissalam dan keluarga dia. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Baik, Nabi SAW dalam satu hadis Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi boleh, Tirmidzi boleh, Tirmidzi pun boleh. Semua boleh sebut. Ada satu masjid tu depa ada bergaduh, jemaah masjid tu bergaduh. Hang salah sebut Tirmidzi. Dia kata yang betulnya aku dengar ustaz kata Tirmidzi. Lepas tu dia kata, aku dengar ustaz sebut Tirmidzi. Tuan-tuan, tiga-tiga betul. Cuma nama tempat tu yang dipanggil yang sebetulnya nama dia nisbah kepada tempat Turmuz. Dekat mana Ustaz? Uzbekistan ke Kazakhstan? Dekat negara Al-Bukhari punya tempat tinggal lah. But Imam At-Tirmidzi ni adalah anak murid pada Imam Al-Bukhari. Baik, tak apa, kita masuk. Nabi SAW sebut tentang Nabi Yusuf AS. Kita nak tahu apa yang Nabi cerita sebelum cerita dalam Quran ni. Apa yang Nabi cerita pasal Nabi Yusuf AS. Satu hari sahabat-sahabat duduk dengan Nabi SAW, tanya kepada Nabi. Yang ni saya terjemah terus. Siapakah di kalangan kita yang paling bertakwa? Nabi jawab straight. Tuan-tuan pun boleh jawab, siapa orang yang paling bertakwa? Tak, silap, saya minta maaf. Siapa di kalangan kita orang yang paling mulia? Kan? Maka Nabi kata apa? Nabi jawab, jawapan kita pun boleh jawab. Sebab tu Imam selalu kata, inna akramakum indallahi atqakum. Nabi kata orang yang paling bagus sekali, yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Sahabat-sahabat kata, kami bukan yang tu yang kami maksudkan. Yang kami maksudkan, siapakah orang yang paling baik keturunan dia, nasab keturunan dia? Maka Nabi SAW sebut nasab yang paling baik keturunannya adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Iaitu dia ni adalah orang yang mulia. Dalam riwayat yang lain sebut Huwan Nabi, Ibnun Nabi, Ibnun Nabi, Ibnun Nabi. Apa maksud dia? Dia tu Nabi, bapa dia Nabi, tok wan dia Nabi, lepas tok wan mana? Nenek moyang dia Nabi. Siapa? Huwa Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dia adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dia yang paling baik keturunan, darah keturunannya. Nabi tak kata aku, kan? Nabi kata aku lah paling baik. Tak. Nabi mengiktiraf orang yang paling baik adalah nama dia Yusuf, sebab dia darah Nabi. Tak cukup dengan tu, bapa dia Nabi. Tak ada selang langsung generasi Nabi. Tok Wan, iaitu bapa dia pun Ishaq Nabi. Moyang dia pun Nabi. Tak putus. Maka keturunan yang terbaik darah Nabi adalah Yusuf. Cuma ya, Nabi SAW, nanti kita akan sampai kepada satu ayat, Nabi tak nak cerita tentang handsome Yusuf apa, tak. Tapi Nabi cerita tentang satu perkara yang paling magic tentang Nabi Yusuf, ialah tahap kesabaran Yusuf. Dalam surah Yusuf nanti kita akan jumpa mimpi. Dan dalam surah Yusuf juga kita jumpa 2 kali perkataan disebut fasabrun jamil. Tuan-tuan selalu dengar kan? Kami ada kawan serumah dulu nama Ustaz Sabran Jamil.
ustaz selebriti. Tuan-tuan tak kenal? Oh, belum cukup selebriti. Ustaz Sabran Jamil, imam di Masjid Mardiyah. Masjid Mardiyah, Taman apa tu? Taman Melawati. Dia serumah sekali dengan kami. So dulu kami duduk luku kepala dia. Lagi dia duduk luku kepala kami. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi SAW dalam Quran kita katakan, dalam Quran Allah cerita fasabrun jamil, merujuk kepada surah ni, surah Yusuf. Dua-dua perkataan tu disebut dalam Quran fasabrun jamil ni dua kali je. Dua-dua dalam surah Yusuf. Menggambarkan kepada apa? Kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Cumanya tak cukup dengan Nabi Yaqub, rupa-rupanya nanti kita akan jumpa sifat sabar ni sebenarnya boleh diwarisi oleh anak. Sabarnya Nabi Yaqub tidak sesabar Nabi Yusuf. Maksud dia, power dah sabar Nabi Yaqub ni, power lagi Nabi Yusuf sabar. Yang tu di antara perkara yang nak ditunjukkan. Pernah Nabi SAW apabila ayat Quran ni, surah Yusuf ni diturunkan sekaligus, 111 pada Nabi sekaligus. Apabila turun surah ni, sudah tentu Nabi baca. Nabi baca, sudah tentu para sahabat bersama dengan Nabi. Maka Nabi SAW apabila sampai kepada satu ayat yang cerita tentang raja offer kepada Nabi Yusuf untuk keluar penjara. Keluar penjara. Waktu tu tak dapat pengampunan lagi, tapi di offer untuk keluar penjara. Tapi Nabi Yusuf kata apa? Nabi Yusuf kata, aku tak akan keluar penjara. Maksudnya ada something, benda yang tak settle lagi. Nabi SAW kata apa? Walau labistu fi sijni ma labistu Yusuf summa ja'ani rasul ajibtu. Dia kata, Nabi SAW kata, kalaulah aku berada di tempat Yusuf, duduk dalam penjara, orang offer kepada aku untuk keluar penjara, aku tak cakap banyak dah. Aku takkan tunggu, aku akan terima offer, aku akan keluar penjara. Yang tu kalau aku. Tetapi ini adalah Yusuf. Apabila Yusuf AS sampai kepada Ar-Rasul, Ar-Rasul dalam ayat Quran nanti kita akan jumpa. Maksud dia orang yang penyampai kepada raja. Raja kata engkau boleh keluar. Nabi Yusuf kata apa? Irji' ila rabbik. Hang balik, hang tanya kepada raja hang. Fas'alhu ma balun niswah. Hang tanya balik cerita tentang aku dulu dimasukkan dalam penjara ni. Dah 12 tahun masuk dalam penjara ni. Aku ada kes tentang skandal, tentang wanita-wanita, Datin Seri tu. Aku ada kes dengan mereka, kawan-kawan kepada Datin Seri Zulaikha. Nanti kita akan sampai tu. Aku ada kes dengan mereka. Aku dituduh sekian. Aku takkan keluar sehingga kes tu dibuka semula. Aku minta hakim mahkamah, pemerintah buka semula fail tersebut, bicarakan sekali lagi. Baik, Nabi SAW menyatakan ayat tu. Maksud dia, Nabi nak kata, kesabaran aku ni seorang yang bersabar, tapi tak sampai tahap kesabaranku tahap Yusuf. Yusuf fasabrun jamil, tahap kesabaran dia yang terindah, yang paling cantik, Yusuf. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan jumpa Nabi Yaqub alaihi salam, dia sangat-sangat terasa hati dengan anak-anak dia yang lain. Tuan-tuan, Nabi Yaqub waktu ni dah tua. Walaupun tak ada riwayat cerita umur Nabi Yaqub berapa, tapi dah tua. Waktu tu Nabi Yusuf dah memerintah negara Mesir, dah jadi Nabi, umur dah lebih 40 tahun. Nabi Yaqub dah tua sangat. Nabi Yaqub setelah mana 30 tahun baru tahu anak-anak dia 10 orang ni
Orang kata apa ya, 10 orang ni masing-masing kita kata ada persetujuan. Kita tak pergi boycott, kita kata apa? Komplot 10 beradik ni untuk tipu Nabi Yaakob 30 tahun. Kata apa? Yusuf dah mati. Nabi Yaakob terasa hati. Sehingga kan anak-anak dia last kali dah kan duit dah. Kan? Anak-anak dia kata apa? Wahai ayah, kami buat salah. Nanti kita sampai ayat tu. Boleh tak engkau minta ampun kepada Allah bagi pihak kami? Sebab mereka tak ayah mereka Nabi. Apa kata Nabi Yaakob? Saufa astaghfiru lakum. Tengoklah dulu, nanti aku minta ampun, bukan sekarang. Baik tuan-tuan, ayat ni penuh dengan emosi. Seorang ayah yang ditipu oleh darah dagingnya sendiri. Sebab tu bila saya baca surah ni, saya boleh teriak seorang-seorang tuan-tuan. Sebab kita teringat, tuan-tuan sekarang ni umur 30-40 ni, kalau orang maki tuan-tuan lawan tak tuan-tuan? Tuan-tuan lawan. Ataupun kalau maki tuan-tuan relax kan, biasa kena maki. Tapi tuan-tuan, apabila tuan-tuan meningkat umur, tuan-tuan bukan umur 40, bukan 30, tuan-tuan dah ada cucu waktu tu, umur 60, warga mah, naik ETS, dapat setengah harga. Waktu tu orang cakap sikit je. Sebab itu dalam Quran sebut, fala taqul lahum uff. Jangan silap cakap sikit pun, walaupun sikit lah, sentuh sikit lah, depa terasa lebih. Maka Quran meraihkan emosi. Yang kata cerita ini adalah cerita tentang kekeluargaan yang kena dengan kita. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul berapa dah? Yang tu mukaddimah kita. Nah, dah. Yang tu mukaddimah, betul lah tuan-tuan. Mukaddimah kita sebelum kita masuk cerita tentang Nabi Yusuf AS. Sekarang berapa? 9.23. Kita berhenti 9.30. Boleh? Ada lagi 7 minit. Baik, tuan-tuan buka surah Yusuf, muka surat 235. Tak mula lagi. 235. Tak mula lagi, baru nak bismillah. Nah, baik, kita masuk ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Shadaqallahul azim. Baik. Alif lam ra. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau tuan-tuan buka Quran, buka Quran, alif lam ra ni kita panggil huruf apa? Huruf qata', ataupun kita panggil huruf muqatta'ah, kan? Alif lam mim, alif lam ra, ha mim. Okey. Kita tengok sikit rahsia. Bukanlah rahsia pun, tak rahsia pun. Surah Al-Fatihah ada tak huruf muqatta'ah tuan-tuan? Tak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada. Buka surah Al-Baqarah, ada tak huruf muqatta'ah? Baik, ada. Tengok ayat selepas dia. Zalikal kitabu la raiba fih. Baik, ada perkataan zalikal kitab la raiba fih. Ada tak perkataan Al-Quran ataupun Al-Kitab? Ada. Tengok surah Ali Imran. Ali Imran muka surat 50. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Baik. Ada tak perkataan Al-Kitab? Ada, tak apa. Kita tengok tu je. Malam ni kita tengok kitab tak kitab, kitab tak kitab. Baik. Ada huruf muqatta'ah, ada perkataan Al-Kitab. Tuan-tuan tengok surah An-Nisa. Surah An-Nisa bermula dengan apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai habis ayat 1.
Ayat 2, ayat 3, ada tak perkataan cerita tentang Alkitab ataupun Al-Quran? Tak ada. Ada tak huruf muqatta'ah? Tak ada. Surah Al-Ma'idah bermula ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud sampai habis ayat 1. Ayat 2 ada tak perkataan Alkitab ataupun Al-Quran? Tak ada. Ada tak huruf muqatta'ah? Tak ada. Sabar. Tengok surah Al-An'am bermula alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ayat pertama sampai habis. Ayat kedua ada tak perkataan Alkitab ataupun Al-Quran? Tak ada. Tengok surah Al-A'raf. Ayat pertama alif lam mim sad. Ni huruf muqatta'ah. Kita tengok lepas tu sebut perkataan apa? Kitabun unzila ilaika. Baik. Surah Al-Anfal tak ada. Surah At-Taubah tak ada. Surah Yunus alif lam ra. Kemudian ada tak? Tilka ayatul kitabil hakim. Hakim. Baik, kemudian surah Hud alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuh. Baik. Kemudian surah Yusuf alif lam ra tilka ayatul kitab. Apa yang tuan-tuan dapat? Takkan ada apa-apa. Lepas huruf muqatta'ah ada perkataan apa? Alkitab. Macam ni. Dia yang ni kita panggil ilmu munasabah, kemunasabahan. Maksud dia kemunasabahan, kita nak jemuh bahasa Melayu macam mana? Bukan, dia tak ada kaitan logik. Macam mana Ustaz? Kemunasabahan kita kata apa? Relation. Munasabah. Kenapa munasabah saya datang sini? Apa munasabah ada datang main sini? Contoh ada kan? Saya pun tak tahu jawab tu. Cuma yang ni. Baik. Relation ataupun hubungan. Baik. Allah nak bagi tahu apa? Yang pertama tuan-tuan kena tahu huruf muqatta'ah ni cara bacaan dia kita sebenarnya kita tak tahu baca. Melainkan orang bagi tahu cara dia baca ataupun cara bacaan yang betul baru kita tahu baca. Contoh dia alif lam mim. Macam mana tuan-tuan boleh tahu baca alif lam mim? Benda ni simple je. Macam mana tuan-tuan baca alif lam mim tapi tuan-tuan baca alam nasyrah, alam tarakai? Kenapa tuan-tuan tak baca alif lam mim tara kaifa fa'ala rabb? Tak. Tuan-tuan baca apa? Alam. Mai kat sini. Kenapa alif lam ra? Kenapa tak baca la ra kan ataupun ulau kan? Pasti tak baca macam tu. Kita diajar untuk baca macam ni. Siapa yang ajar kita tuan? Nabi SAW. Siapa yang ajar Nabi? Jibril. Nak kata yang pertama ayat ni nak baca kena talaqi, kena ada guru. Maka tuan-tuan tak reti baca kecuali guru kita yang pertama ajar kita. Siapa tuan-tuan? Mak kita. Kemudian guru-guru mak kita ataupun guru kita kat sekolah. Kalau tak kita duk tengok huruf ni, kita tak akan tahu baca, melainkan ada orang yang ajar kita. Sama ada ajar tu dalam bentuk pendengaran ataupun dia tunjuk kita. Maksud dia apa dia? Quran ni yang pertama nak bagi tahu huruf muqatta'ah ni adalah huruf yang sangat luar biasa. Sebab orang Arab pun terkejut apabila turun alif lam ra, alif lam mim, dia pun tak pernah dengar. Sebab tiba-tiba mana ada orang cakap Arab alif lam mim, alif lam ra. Tuan-tuan kalau cakap Arab alif lam mim, alif lam ra, orang pun tak faham. Biarpun tuan-tuan duduk kat Mekah, kan? Orang tak tahu makna. Maka orang Arab Mekah, Quraisy, waktu turun ayat ni dia pun tahu tak makna dia. Tak ada seorang pun tahu. Dan pertama kali mereka dengar ayat macam ni, yang mana huruf yang mereka selalu duk pakai ni, dia pun tak tahu apa dia ni, cara baca macam mana ni, apa maksud sebenarnya ni. Yang tu untuk lil intibah. Kenapa turun ayat yang macam ni? Allah nak menarik perhatian mereka, nak menyatakan hampa ni, yang ni pun tak tahu, lemah.
Nak bagi tahu tu je. Arab yang duk selama ni, yang duk kuat bersyair kesusasteraan nombor 1, tiba-tiba turun ayat macam ni, semua surrender. Semua kata apa? Kami tak pernah dengar dan kami tak faham. Pertama kali dibacakan sedemikian rupa, pertama kali huruf yang kami selalu pakai, kami pun tak pernah pakai macam ni, kami pun tak tahu makna dah. Tilka ayatul kitabil mubin. Baik. Tilka kita panggil isim isyarah. Musa isim isyarah. Isim isyarah ni menandakan apa? Kata nama yang menunjukkan sini, isyarat sini, sana. Sini ni macam mana tuan-tuan? Sini ni benda yang boleh kita gagau, boleh kita sakau. Tak sengaja. Tilka tuan-tuan, tilka jauh. Maksudnya tuan-tuan tak boleh nak sakau lah jauh. Yang dekat-dekat lah yang kita nak sakau. Tilka jauh. Apa yang nak dimaksudkan? Baik. Dalam satu tafsir yang ni tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa? Allah turunkan ayat ni nak menunjukkan kepada orang Arab, tapi lafaz ni juga menunjukkan kepada kita yang duk kata terror, yang duk baca Quran tiap hari ni. Allah nak bagi tahu apa? Quran tilka ayatul kitabil mubin. Ayat Quran ni sebenarnya nak reflect kepada diri kita. Saya nak ambil kesimpulan sikit lah. Reflect pada diri kita. Ayat Quran ni Allah Ta'ala tak sebut hadihi ayat, ini adalah ayat. Tak. Allah sebut apa? Tilka, jauh, di sana adalah ayat. Allah tak kata di sini adalah ayat. Kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, itu menunjukkan kepada kita apa? Allah nak bagi tahu kepada kita, ayat Quran ni sangat jauh daripada kita dan sangat jauh daripada hati kita. Kita kena dekat dengan. Sebab tu Allah Ta'ala nak sebut juga kat sini, tilka ayatul kitab, di sana ada tanda-tanda kuasaan Allah. Syekh Mutawalli Sya'rawi kata dia bagi tiga bila sebut ayat bermaksud tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada 3. Yang pertama bila sebut ayat merujuk pada ayatullah. Ayatullah ni apa dia? Yang pertama ayat Quraniyah. Ayat Quran tu sendiri. Maksud dia bila sebut tanda-tanda kuasaan Allah, yang pertama tanda kuasaan Allah Quran. Sebab apa? Dalam Quran boleh cerita tentang umat terdahulu yang kita pun tak tahu. Dalam Quran cerita tentang masa depan yang kita pun tak tahu, tapi benda tu pasti akan berlaku. Dan benda yang dah lepas telah pun berlaku, itu adalah perkara ghaib. Cerita tentang Nabi Musa kita tak pernah tengok, tapi Allah Ta'ala cerita. Yang ni version yang paling tepat Nabi Musa dalam Quran, version yang paling tepat Nabi Yusuf dalam Quran. Allah nak kata apa? Allah nak kata bahawa itu ayatullah. Yang pertama, ayat Quran tu sendiri dah menunjukkan kepada kita bahawa ayat Quran ni adalah tanda kuasaan Allah. Yang tu baru cerita bab perkara ghaib lepas dengan yang akan datang, tak cerita yang lain-lain lagi. Baik. Yang kedua, ayatullah yang dimaksudkan ialah mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah berikan kepada mereka. Tanda kepada para nabi ni pada mukjizat lah. Dan kebanyakan kita tak boleh tengok pun mukjizat. Kita tak boleh nak tengok mukjizat kecuali satu mukjizat yang kekal. Kembali kepada ayat yang pertama, ayat Quran. Baik. Yang ketiga, ayatullah ni adalah ayat fi khalqihi. Apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ni, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bintang, bulan. Kebetulan nanti kita akan masuk cerita bintang, bulan, matahari. Cerita tentang bintang, bulan, matahari ni cerita pasal apa? Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ni yang tak boleh kita nak terjemahkan. Baik. Ayat pertama Allah Ta'ala nak bagi tahu, seolah-olah nak bagi tahu kepada kita, Alif Lam Ra, sesungguhnya ayat Quran ni sangat jauh daripada kita. Biarpun tanda-tanda kuasaan Allah ni sangat dekat di hadapan mata kita, tapi hakikatnya kata Mutawalli Sya'rawi jauh daripada hati kita. Maka tugas kita ialah apa? Kita dekatkan.
Walaupun kitab Allah ini tilka ayatul kitabil mubin, adalah tanda kuasa Allah yang sangat jelas dan nyata, tapi kita tak nampak orang. Sebab bagi kita ayat Quran ni sangat jauh daripada diri kita dan sangat jauh daripada hati kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu ayat yang pertama secara ringkasnya itu mukadimah kita pada kuliah kita yang pertama. Boleh kot? Kan nak pergi lagi? Pergi lagi lama lagi ni. Nanti kita akan masuk ayat kedua dan kita cuba masuk ayat yang ketiga, cerita tentang inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Quran secara Qur'anan. Allah turunkan Quran secara bacaan. Nabi tak reti baca. Allah turunkan secara bacaan. Nabi dengar dan sahabat juga dengar. Nabi tak reti baca, tak reti tulis, tapi Nabi pendengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu. Nanti kita akan elaborate lah benda tu. Arabian, diturunkan Quran guna bahasa Arab. Kita kena tahu bahasa Arab bukan bahasa yang lama. Bahasa Arab adalah bahasa baru. Berbanding dengan bahasa Ibrani, berbanding dengan bahasa Syriani, bahasa Arab adalah bahasa yang moden, yang baru berbanding bahasa yang terdahulu. Kalau orang tanya kepada saya, macam mana bahasa Arab? Bahasa Arab ni wujud. Bukankah bahasa Ibrani ni wujud lepas bahasa Arab? Tak. Kalau tanya saya, kalau tanya sejarawan, dia akan kata bahasa Arab ni terkemudian. Cuma dari sudut asal usul bahasa dengan bahasa-bahasa lain, dia ada kaitan. Bila bincang tentang semetik ni kan, bahasa ni dia ada kaitan di antara satu sama lain. Macam kita sekarang lah, bahasa Melayu ada kaitan dengan Portugis, Portugal punya bahasa. Bila sebut kereta, rupanya daripada bahasa Portugal, kereta. Bila sebut gereja, rupanya gereja bahasa mereka, gereja. Cuma kita duk import, duk pinjam. Nanti dalam Quran pun ada perkataan-perkataan tertentu yang kita akan jumpa. Contoh dia perkataan tanur, nanti dalam surah Hud, hatta idza jaa amruna wa farat tanur, maka kita duk makan ayam tanduri, ayam tanduri. Dia akan ada kaitan. Bunyi hampir sama. Tapi yang tu perbincangan di kalangan ulama bahasa. So dia tak dapat nak lari pergi mana. Asal usul kita daripada Nabi Adam AS, dia ada kaitan gitu. Baik. Dan kita akan masuk nanti ayat ketiga, cerita tentang ahsanul qasas, cerita yang terbaik dalam Quran yang Allah Ta'ala kata adalah yang kami ceritakan kepada engkau, dan diturunkan dalam surah ni seolah-olah Allah nak bagi satu alamat, satu tanda bahawa ini adalah cerita yang terbaik yang turunkan kepada Nabi. Yang tadi Nabi sedih ni, umur 50 tahun Nabi sedih. Turun ayat surah ni nak bagi Nabi apa ni? Bagi Nabi happy. Yang tu nak bagi Nabi happy. Rupanya surah ni bagi Nabi happy, tapi kita tak rasa lagi. Sebab apa kita tak rasa lagi? Kita tak baca lagi. Kita tak baca lagi. Tapi happy ending dia memang best. Maksud dia memang cerita semua. Kalau orang India tengok cerita ni, dia tak bakal panggung sebab cerita dia, ending dia bagus kan. So kita akan masuk. Dan kalau kita sempat masuk ayat keempat juga yang akan datang, saya rasa saya tak boleh nak slow sangat. Kalau slow sangat, saya tuan-tuan tertanya-tanya kan. Paksa saya telefon malam-malam, pasal apa ustaz cerita lambat sangat? Lambat macam mana kan? Nanti tuan-tuan akan tengok Nabi Yusuf, dia mimpi. Waktu mimpi ni kita akan tengok umur dia berapa waktu mimpi ni. Tadi kita nampak umur Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 50 tahun. Umur Nabi Yusuf ni mimpi, waktu ni Nabi Yusuf kena uji. Ujian hampir sama kepada Nabi. Tapi berapa umur Nabi Yusuf waktu tu? Dirahsiakan. Saya rahsiakan. Tuan-tuan kena tunggu saat dan waktu yang akan datang. Kalau tuan-tuan nak cari sendiri, silakan cari maklumat kan. Kalau tuan-tuan cari maklumat lagi bagus. Maksud dia mungkin nanti buku tu sebut macam lain, pasal apa ustaz sebut macam lain. Yang tu lagi saya suka.
kita lawan cukup-cukup. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa cukup kot takat tu. Sebagai muqaddimah kita ambil ayat 1, nanti kita akan sambung lagi. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.